Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi, yang mana ini adalah video yang ketiga. Masih lagi dalam bagaimana untuk menggunakan Microsoft Project. Yang mana saya menggunakan Microsoft Project ini adalah Microsoft Project 2013. Jadi sekarang ini kita dah masuk kepada bagaimana untuk menghasilkan S-curve, terutamanya S-curve financial dan juga S-curve physical. Untuk kita yang mana kepentingan S-curve ni, kita tengok dahulu apakah kepentingan S-curve, terutamanya S-curve financial. Okey, so kita boleh tengok apakah kepentingannya. Okey, apakah kegunaan dan kenapa S-curve ini penting. Kalau kita tengok dari segi perspektif pelanggan, yang pertamanya adalah peruntukan. Untuk pelanggan itu untuk menyediakan peruntukan. Yang kedua, progres dan juga kemajuan kerja. Yang mana owner atau pelanggan tadi, dia ingin mengetahui berapakah persentage kerja yang telah berlaku semasa proses pembinaan itu berlaku. Yang kedua, pembayaran. Untuk kita buat pembayaran kepada kontraktor yang melaksanakan pembinaan projek tersebut. Dan yang seterusnya adalah, kalau tidak ada S-curve, bagaimana nak menyediakan peruntukan? Kalau tidak ada S-curve, so kita nak sediakan peruntukan pun susah. Untuk dari segi pelanggan, untuk dia cari bajet dan sebagainya, itu susah. Kalau ada S-curve, ada perancangan, jadi mudah untuk menyediakan peruntukan. Okey, kalau kita tengok dari segi perspektif kontraktor, yang mana S-curve ini digunakan untuk anggaran bajet ataupun sumber 4M tadi. Yang 4M ini adalah, yang pertamanya adalah machinery, material, money, dan juga manpower. Itu untuk dia menganggarkan bajet tersebut, untuk menguruskan 4 sumber tersebut. Dan yang seterusnya adalah aliran tunai. Aliran tunai untuk kontraktor adalah sangat-sangat penting. Sekiranya aliran tunai ini tidak dikontrol dengan betul, berkemungkinan kontraktor tersebut boleh mendapat kerugian. Dan juga dari segi pelaksanaan, dengan adanya S-curve kita dapat mengetahui sama ada kemajuan kerja currently, sama ada dia lambat ataupun cepat. Sebab kita ada perancangan dan juga kita ada actual progress. Perancangan dan juga kita ada actual progress. Dengan itu kita dapat melakukan pelaksanaan kerja-kerja pembinaan itu dengan lebih efektif dan terkawal. Sebab kita ada jadual perancangan. Dari segi S-curve itu untuk menampakkan lagi sama ada kerja kita ini lambat ataupun cepat. Kalau lambat, kita perlu melakukan tindakan-tindakan susulan untuk memastikan kerja kita ini masih lagi on track. Kemudian untuk S-curve financial juga ataupun S-curve physical juga, biasanya kontraktor guna untuk tuntutan pembayaran, untuk claim berapa persen dah. Sekarang ini katakan 30% kita nak claim dengan owner, so kita kena tunjukkan S-curve. Dan juga keuntungan, so kita dapat mengetahui untung rugi lah. Okey. Kemudian sebagai asas atau bukti untuk menyokong tuntutan bayaran dan permohonan lanjutan masa. Okey, jadi ini pun sebagai asas lah untuk kita buat tuntutan dan juga untuk memohon EOT, lanjutan masa, extension of time. Untuk kita mohon sekiranya ada bencana alam seperti hujan, banjir dan sebagainya menyebabkan kerja-kerja pembinaan ini tertangguh ataupun terganggu, so kita boleh mohon lanjutan masa kepada owner. Okey, jadi kita sekarang ni saya akan tunjukkan dahulu bagaimana untuk kita menghasilkan S-curve financial secara auto dengan menggunakan Microsoft Project, ya. So sekarang ni kita akan buka Microsoft Project kat sini. Okey, Microsoft Project, kita akan buka Microsoft Project.
Tapi sebelum itu saya untuk video 1 dan juga video 2 pembetulan saya akan betulkan di sini. Saya nak sebelum kita masuk pada financial S-curve, saya nak buat pembetulan sedikit. Okey, kalau kita tengok di sini dekat preliminaries, okey 132 dekat duration ini 132.13 days. Kenapa ada point? Kenapa dia ada point kat situ? Okey, jadi untuk memudahkan kita punya kerja, kita kena pastikan duration ini tidak ada point. Kenapa berlaku begini? Ini berlaku kerana kita boleh semak di sini. Saya nak anda yang mengikuti video ini buat pembetulan yang sama. Kita pergi dekat project, okay, project kita pergi dekat dia punya change working time. Change working time, sebab itu kalau default cutinya pada Sabtu dan juga Ahad. So kita nak bekerja, kita nak cuti hari itu, kita nak setting pada hari Ahad saja, hari Sabtu ni bekerja. So kita kena repair pada hari Sabtu ni. Kita tengok pada Sabtu, pergi kepada work week, kemudian detail. So kita tengok pada hari Saturday. Saturday kita letak masa specific working time ni, kita letak 8.12 1.25. Kalau kita tengok pada hari lain, dia letak pada, kalau perasan ni 8.12 nampak 1.5. So kita kena repair kat sini, kena samakan. Untuk yang hari bekerja, waktu dia kena samakan dengan yang lain. Sebab yang Saturday ni kita letak 2 kat sini. So kena repair jadi 1 supaya dia sama. Okay, so klik OK. Kena klik OK. So anda akan lihat dekat masa kat sini, dia akan tidak ada point lagi. So dia akan nombor bulat. Jadi kalau macam ni senang untuk kita buat S-curve. Dia akan memberi kesan kepada terutamanya untuk S-curve fizikal. Sebab S-curve fizikal dia bergantung kepada duration. Okey, bergantung kepada duration. Okey, yang keduanya, saya mengambil kesempatan pada video ini juga. Video yang ketiga ni, bagaimana untuk kita hilangkan dekat baseline. Kalau anda ingat pada video yang kedua, saya cerita yang color kelabu ini adalah dia punya baseline. Macam mana kita nak hilangkan baseline ini? So kita pergi dekat format, format tak silap saya, format. So pergi dekat baseline. So kita kena untick dekat baseline ni, yang tarikh pada itu. Sebab kita dah set baseline pada 26 bulan 3 itu. So kita untick, so dia tidak ada yang baseline. So dia akan jadi program tadi seperti biasa. Okey, saya rasa itu untuk pembetulan yang pembetulan daripada video 1 dan juga video 2. Yang sangat penting, sengaja saja itu berlaku kerana untuk memberi pengetahuan kepada anda. Sekiranya berlaku ada point kepada duration ni, kalau ada point maksudnya silapnya dekat mana? Dekat change working time. Okey, jadi kita sekarang ni kita fokus kepada bagaimana untuk menghasilkan S-curve financial secara auto. So kita boleh pergi dekat project, dekat sini project. So kalau anda lihat view, kita pergi kat view. Okey, format. So, okey, jap kita cari kat mana. Okey, dekat sini, kat report pergi kat report, kita pergi dekat visual report. Okey, klik dekat visual report. Lambat sikit. Okey, dia akan keluar visual report, create report. So kita pergi, kita klik dekat task usage. Kita ambil cash flow. Cash flow ni adalah financial S-curve. Okey, kemudian yang ni kalau kita nak dalam week, dia punya interval tu kita ambil dalam week lah. Kalau dalam month, sebab month tadi 6 bulan saja, so kita ambil dalam weeks. Kalau tempoh projek tu 2 tahun, biasanya kita akan pakai dalam month. So untuk ini, tempoh projek ni selama 6 bulan, so kita ambil dalam weeks. Kemudian kita klik view. Okey, jadi dia akan keluar S-curve financial secara automatik, dah siap lah. Ini untuk financial yang telah dihasilkan oleh Microsoft Project secara auto lah. Hanya financial saja yang boleh buat macam ni
Untuk fizikal tak boleh. Fizikal tak boleh lah untuk fizikal. Jadi untuk fizikal ini, okey, jadi ini adalah S-curve financial. Jadi kita boleh besarkan lagi ya. Kita boleh ini dalam quarter dalam quarter. So kita pergi ke atas usage. So kita buka dia punya quarter ni. Buka dia punya quarter. In the weeks, dan ini dia punya cost cost dan juga cumulative cost. So kita akan dapat macam ni dia punya financial cost. Okey. Okey, ada tak cantik yang ni So ada jatuh drop kat sini. Jadi kita kena buat manual lagi bagus ya. Jadi tak apa. So ini adalah cara menggunakan automatic automatic. Okey. Okey, jadi tadi kita dah tengok macam mana kita nak mengeluarkan financial S-curve menggunakan secara automatic. So sekarang ni saya akan tunjukkan cara yang lebih bagus yang mana kita akan buat secara manual. S-curve financial dan juga S-curve physical kita akan buat secara manual lebih bagus sebab kita kontrol sendiri ya. Okey, jadi macam mana nak buat itu? Yang pertamanya anda pergi balik ke sini, okey, Microsoft Project ini. So okey, kita akan okey, kita pergi dekat sini, kita akan keluarkan dahulu dia punya cost. Klik kat sini. Okey. Kemudian right click, insert column. Kita cari yang pertama kita akan cari cost. Okey, kita keluarkan cost. Ada tak C cost. Cost. Okey, total cost 200. Kemudian kita insert lagi, right click, insert column. Kemudian kita masukkan percent complete. Okey, percent complete ini adalah untuk progress. Okey, sekarang ni kita nak buat S-curve financial dan juga S-curve physical. Jadi untuk S-curve ini biasanya kita buat untuk perancangan, untuk planning. Jadi bila planning, jadi apabila planning kita kena masukkan di sini percent complete kita kena masukkan 100. Kita kena siap 100% lah. Jadi bila kita dah siap, maknanya kat sini ketika laluan ketika tadi dah jadi biru semualah. Sebab nampak tak line biru, color biru tua ni maksudnya percentage tadi lah. Okey. Jadi 100%. Bila kita dah masuk 100%, perhatikan betul-betul. Okey, perhatikan betul-betul. Okey. Bila kita dah masukkan kat situ 100% dan juga total cost pun kita dah view. Percent complete kita kena letakkan 100%. Kenapa? Sebab kita nak buat S-curve untuk perancangan, untuk planning. So anda pergi kat sini, sebelah sini yang ada Gantt chart ni, klik kat sini, klik dekat ada panah kecil tu. So dia akan keluarkan senarai kat sini. So kita akan klik task usage. Okay, setelah usage, so dia akan keluar macam ni. Okay, so dekat sini dia akan keluar detail. Sini kita akan keluarkan kita punya percent complete dan juga cost. Okay, right click, so detail style. Kemudian kita akan cari percent complete. Ada tak percent complete? Percent complete, okay, show dan juga cost. Word ni kita tak nak, hide kan. Ini pun kita hide kan. Kita nak percent complete dan juga cost. Kita cari cost C ya, C mana C. Okay, cost show. Kemudian klik OK. So kita akan dapat lihat di sini. Okay, kita dapat lihat yang ada percent complete dan juga cost. Okey, jadi dekat sini kita kena tukar dia punya schedule sebab schedule dekat sini dalam days kan.
kat sini dalam days. So kita nak dalam weeks. Sebab kita punya ni kita nak dalam weeks, lagi mudah. So double klik dekat atas ini. Okey, double klik di atas ini, kita tukar time scale. Okey, time scale. Okey, the middle kita akan ambil month. Okey, month. Bottom kita akan ambil weeks. Kita klik okey. So kita akan dapat weeks. Okey. Ini dalam minggu, dalam minggu. So lebih kecil. Okey, jadi kita perlu ingat kita start pada berapa bulan? 1 April start kerja. 1 April. 1 April. Maknanya di sinilah. Okey. Jadi sehingga tamat pada finish pada finish pada berapa? 25 ke? Sekejap Okey, kita tengok balik dekat Gantt chart. Mungkin jadualnya dah berubah. Data berubah kan, kita dah setting yang itu. Gantt chart, pergi balik kat Gantt chart. Okey. Oh, dia berubah sebab kita tukar tadi. Kita tukar dia punya tarikh tadi. Kita tukar dia punya change working time tadi, menyebabkan yang ni siap sebelum 6 bulan. Okey, siap sebelum 6 bulan. Jadi kerja macam ni menyebabkan kita perlu ubah balik lah sebenarnya. Jadi kena ubah balik supaya dia jadi, anjakkan balik jadual ini supaya dia siap pada 31 bulan 9. 31 bulan 9 kat sini lah. Okey, jadi ni dah lagi sedikit lah. Lagi sedikit. Jadi kita nak ubahkan juga. Jadi senang saja, kita dekat root and drainage ni kita tambahlah durationnya. Kita tambah duration. Root and drainage ni kita tambah kepada 20 maksimum lah. Maksimum. So 20. So okey. Buang dulu persen komplit ini. Persen komplit ni kita okey. Kosong. Okey, jadi kat sini dia dah lari sedikit. Okey, jadi sebab kita nak cepat, tu tolak lagi lah 18 hari. Okey, bulan 9 ni berapa? Bulan 9 ni sampai 30. So 30. Okey, 30. Okey, deadline dia berapa? Kita tengok balik sekali lagi. Information, advance, betul 30 bulan. Okey, jadi okey. Bila kita dah ubah tadi, so baru kita akan masukkan balik dia punya percent complete kat sini. 100. Okey, jadi kita ulang balik. Kita pergi dekat Gantt chart. Kita pergi dekat task usage. So sekarang ni dia dah, so dia punya finish tadi 30 bulan 9. Tadi 25, maknanya bukan 6 bulan. Jadi saya ubah kat situ sebenarnya. Sebabkan kita ubah dekat change working time tadi, masa kerja tadi terus berubah. Kan? Jadi terus berubah. Jadi sekarang ni kita akan saya dah repair tadi kat situ. Dah betulkan. So kita dah buat dalam weeks. Jadi senang saja kita copy je ni. Highlight, kita akan copy sampai 30 bulan 9.
Okey, ni Oktober kan? Betul kat sini. So, yang ni awak tekan control copy. Control copy, kemudian pergi dekat Excel. Okey, pergi dekat Excel ni yang saya dah buat. So, kita akan buat yang baru kat sini. Okey, kemudian control V. So, kita akan dapat data tadi lah. So, kita akan dapat data tadi. Okey. Ini dalam data dalam weeks. So kita besarkan dulu dia punya size kolom 11. Okey, mungkin. Okey, kita dah dapat dia punya cost dan juga percent complete. So kita insert. Okey. Kat sini apa dia? Percent complete. Percent complete. Percent complete. Ini apa dia? Cost. Okey, percent complete ini adalah untuk S-curve physical, manakala untuk yang ini adalah untuk S-curve financial. So kita pecahkan dua. Insert, pecahkan. Okey, kat sini kita namakan sebagai S-curve financial. Okey. Manakala untuk yang ini kita namakan sebagai S-curve. Okey. S-curve apa dia? Physical. Okay, S-curve physical. Okey, kat atas ni kita masukkan duration. Ini pun sama juga. Okey, duration. So kat sini kita masuk dalam week lah. Lepas ni kita buat dalam weeks dulu, kemudian baru kita akan tukar kepada tarikh. Tukar kepada tarikh. So ini kita tarik sampai last kali tadi, sampai sini kan. So weeks ke 27, copy ke weeks ke 27. Okey. Okey, sekarang kita dah ada punya datanya. Okey. Cantikkan sedikit dia punya ini. Okey, jadi untuk melakukan ini anda perlu mempunyai kemahiran dalam Excel, mempunyai pengetahuan bagaimana untuk menggunakan Excel. So yang ini kita akan buat kumulatif percent complete. Percent complete. Kalau kita nak buat actual, kena ada percent actual. Percent actual. Dia ini kumulatif percent actual. Okey. Ini term yang biasa digunakan. Ini pun sama, kita akan buat kumulatif cost. Okey, kat sini kita buat actual cost. Kemudian kat sini kumulatif actual cost. Okey. Okey, sekarang kita dah ada. So kita akan buat kumulatif. So yang ni kita masukkan formula sama dengan ambil yang ini. Enter. Kemudian ini sama dengan, okey, ini campur dengan ini.
7. Okey, kumulatif. So tarik sampai di sini. Okey, 100% nampak. So kumulatif dia mesti campur semua, dia akan dapat 100%. So actual biarkan. So kita buatlah kotak sikit bagi nampak cantik. Ya. Alright. Okey. Kita dah ada untuk S-curve physical, dia punya data kita dah ada. Nanti kita akan plot percent complete melawan weeks. So kita akan dapat S-curve. Okey, begitu juga dengan yang ini. Kita akan gunakan data ini untuk buat pengiraan dia. Okey, mudah saja. Okey, kumulatif cost sama macam tadi juga. Klik kat situ dan enter. Sama dengan okey, yang ini campur dengan atas. Enter. So tarik klik nampak ada tanda tambah tu. Tarik, klik hold, tarik. Dia akan automatic calculate. So last kali dia mesti dapat 200,000 lah sepatutnya. Nah, kenapa kurang kat sini? Okey. Kurang sedikit saja, kita kena tambah lah supaya cukupkan dia punya kos tadi. Jadi anda perlu tambah, siapkan Jadi ini besar pula ini. Jadikan 13, kalau weeks nya 14 lah. Okey, jadi nampak kat situ. So kat sini kita ada 1% kat sini. Tidak ada cost. Kita masukkan kat sini. Berapa lagi tu? Kalau tolak 200,000 ni berapa ni? 1, 2, 3. So yang ini tolak dengan ini 0.3 sen je kat sini, tak? Okey, kita masukkan 0.03. So dia dapat lah. Okey, itu adalah kesilapan sedikit lah, sebab ada 1% ni dia sebab kosong tadi dia tak masuk. Jadi kita kena jadikan RM200 di sini. Dia RM200 pula. 200,000 Okey. Jadi setelah kita dah semak, dah siap. So sekarang ni barulah kita akan plot. Kita punya data ini Kita akan plot kita punya data ini. So okey. Okey, sekarang ni kita akan buat dahulu physical. So macam nak buat plot graph lah kan. Data, ambil data, insert. Ambil sketchet lah, biasa kita akan ambil. Biasa saya akan guna yang ni, sketchet ni. Okey. Okey, dah ada. Right click di sini. So kita akan ambil, select data. So add. Okey, untuk X value adalah weeks. Kita tarik sampailah ke sini. Okey. Lepas tu Y data. Kita ambil yang kumulatif tu, jangan ambil yang persen. Kumulatif. So okey, klik okey. Kemudian okey. So kita nampak S-curve. Okey, kita dah ada S-curve untuk physical. Masukkan title. Ini adalah S-curve physical
Okey, S-curve physical. So kita ambil lah dia punya quick layout ni, kita ambil yang ni lah. So yang ni apa dia tadi? Persen akumulatif, persen complete, yang ni duration duration. Okey, kita dah siap yang ni. Okey, cuma yang ini kita nak kena masukkan planning lah. Kita nak repair balik, right click, kita akan pergi dekat select data tadi. So yang ni kita edit, kita letak dekat sini planning. Okey. Okey, dah siap S-curve untuk fizikal, ya. So untuk fizikal kita dah siap di sini, kita letak kat bawah. Okey, jadi sebenarnya untuk kita merancang tadi, saya beritahu situasi yang sebenar. Semasa kita buat perancangan, kita perlu hasilkan S-curve fizikal dahulu. Okey, kenapa? S-curve fizikal ini kita kena pastikan dia berbentuk S. Okey, kena pastikan dia berbentuk S. Okey, bentuk S macam ni. Kena pastikan bentuk S. Paling kurang bentuk S, ya. Sebab kalau dia macam ni, kita punya ni macam tak nampak macam S sangat kan. Mungkin disebabkan oleh kita punya aktiviti kita tak terlalu detail. Okey, jadi yang ni saya nak tunjukkan yang sebenar lah. Okey, kalau kita dah buat, kita dapat kita punya S-curve fizikal ni tak nampak S. S tu ada maksud dia sebenarnya. Sebab pada peringkat permulaan, okey, di sini biasanya kerja-kerja pada peringkat permulaan ini landai ni maknanya kerja tidak banyak. Sebab kerja-kerja tanah je ada kat sini. So pekerja pun kita tak boleh masuk banyak kat sini. Kita bagi kepada 3 kuarter. Kita bagi kepada 3 kuarter lah kat sini. So kat sini, di kerja yang di tengah-tengah ni kita boleh hantar ramai pekerja. Sebab dah boleh banyak kerja boleh buat. Sebab foundation pun dah siap, kerja-kerja architecture dah boleh jalan dan sebagainya. Banyak kat sini. Dan last kali, okay, untuk yang last ini, kita perlu landai. Perlu kan supaya landai, supaya kerja dah tak banyak daripada peringkat yang fasa yang terakhir ni. Jadi begitulah cara untuk kita buat. Sekiranya kita dapat S-curve yang tak berapa untuk S, sepatutnya kita kena ubah balik kita punya sekuen kerja supaya kita banyakkan kerja pada tengah-tengah. Kadang mula-mula tak perlu buat banyak sebab kebiasaannya kerja pada awal ni tak banyak. Jadi paling bagus kita kena buat kita punya jadual perancangan kita, S-curve punya bentuk S. Itu masuk S tadi. Kenapa S kan? Kenapa tak L ke apa kan? S itu maksudnya di situlah. Okey, jadi saya rasa okey, itu dah siap. Okey, faham ke situ kan? Okey, sekarang ni kita akan masukkan, okey, kita tutup dahulu untuk yang ini ya. Okey, jadi okey, kita dah dapat. So sekarang ni kalau kita nak masukkan actual, boleh juga kita nak masukkan. Okey, tak apa, actual tu biar dulu. Okey, actual tu kita biarkan dahulu. Kita betulkan balik tadi. Kenapa planning tak masuk ni kan? Okey, ini planning planning. Okey, okey, dah siap yang ni. So kita hasilkan pula S-curve financial. So kita akan menggunakan data yang ini, yang kedua. Okey, so teknik yang sama juga. Kita pergi dekat insert, pergi dekat
chart ini kita ambil scatter, ambil yang ini. Okey, kita kena klik dekat luar dahulu. Lagi sekali scatter. So kita akan dapat yang yang kedua. So right click, kita akan pergi dekat select data. Okey, edit. So yang ni kita buat cost X tadi, duration. Ambil yang financial duration week 1 sampai ke week 27. Okey, kemudian Y ni kita ambil yang mana? Cumulative cost. Okey, cumulative cost. Kemudian okey, kemudian okey. Dan kita tengok balik. Okey, kita dah ada. Okey, kita dah ada. Besarkan sedikit. Okey, untuk cost kita dah ada. Yang ini sebenarnya. Okey, kita ambil dia punya, double klik kat sini. Excel tadi. Okey, jadi kita dah dapat yang untuk S-curve untuk cost. So, kita tukar dia punya quick layout ni. Kita ambil yang ni. Okey, jadi yang title ni kita tukar kepada apa? Kepada S-curve financial. Yang ni apa dia tadi? Ini adalah cost, cumulative cost. Yang ni duration. Okey. So sekarang kita dah ada, kita dah siap dua S-curve. Okey, untuk physical dan juga financial. Okey, jadi dah okey lah tu. Cuma sekarang ni macam mana kita nak masukkan actual. Saya akan tunjukkan dekat sini ya. Okey, jadi kita akan masukkan actual pula. Kita pergi dekat actual ni, kata kita akan masukkan data sedikit ya. Katakan ni 2% lah ikut sama. Yang ini katakan 5% sama lagi. Ini kita letak 2. Kita buat lambat 2. Yang ni pun 2%. Ini pun 4. Yang ni 2. Yang ni 3. Jadi yang ini kita buatlah kumulatif. Penyeraan yang sama dengan atas. Ini sama dengan yang ini campur ini. Okey. Tarik sampai sini sudah. Okey. Jadi kita akan plot kat sini. So cara dia macam mana? Right click, insert data, add. Okey. Okey, yang ni adalah actual. Okey. Okey, actual, kemudian X. Okey, untuk X ni sama juga. X ni adalah duration. Y kita boleh ambil kumulatif ni sampai habis lah. Tak apa, tak ada masalah. So dia kosong. So ok. Ok, klik ok. Yang ni kita boleh tukar lah. Tukar kepada planning.
So kita boleh nampak kita punya actual yang color merah tu. Okey. Actual ni color merah. Dan kita boleh masukkan juga progress untuk monthly. Progress untuk monthly. Macam nak masukkan, right click, select data lagi sekali. So add, kita ambil weekly lah yang tadi kan. Kita weekly. So kita ambil data secara weekly. Macam mana grafnya. So sekarang ni weekly. So X duration, tarik. Kemudian pada Y nya kita ambil yang complete percent complete ni. Percent complete. Klik OK. Kan OK. OK, kemudian klik OK. So kita akan lihat ada data yang weekly warna hijau ni dia landai ke bawah. So sekarang ni kita akan convert kepada yang ini kita nak convert kepada Gantt chart. Right click, change chart. So kita ambil ni. Okay, sorry. So kita pergi dekat combo, dekat combo. So weekly ni kita nak tukar kepada column. Kemudian yang planning ni kita tukar kepada line tadi kan. Kita ambil scatter ni. Dan sama juga actual pun kita ambil scatter. Okey, dia akan jadi macam tu lah. Okey, kemudian klik OK. So kita akan dapat graf yang ada actual weekly. Yang hijau ni adalah weekly, yang merah ni adalah actual, dan yang biru itu adalah planning. Okey, kita dapat S-curve kita macam ni lah. So boleh besarkan sebenarnya. Okey, boleh besarkan. So yang ni turun ke bawah. Okey, kita dah nampak kat situ. Inilah kita punya S-curve. Okey, untuk physical S-curve. Okey, begitu juga dengan financial. Okey, anda boleh buat macam tadi juga, right click. Okey, jadi yang ni kita perlu masukkan dahulu cost untuk actual. Okey, actual tadi 8. Okey, 4,000. Ini kena tukar kepada currency. Right click, format cell, pergi dekat currency. Ok. So kat sini pun tadi kalau kita tengok dekat actual ni sama juga. Ini 12,500. Ok, yang ini 1,000. Ini 2571.42. Okey, yang ni 3,000. Okey, yang ni kita masuk je lah berapa-berapa sebab ni nak tunjukkan saja. Dia sampai minggu 8 Okey, 5,000. Yang ini yang 5357.14. Okey, jadi yang ni sama dengan masuk yang ni. Kita dapatkan kumulatif actual cost. So yang ini klik sini campur dengan ini. Enter. Dan kita tarik sampai di sini saja. Okey, sekarang kita akan plot untuk S-curve financial. Right click, select data,
add. Okay, dia lambat sedikit saya punya laptop ni. Okay, so yang ni kita masukkan actual cost. Okay, X tu macam biasa, paksi X adalah duration. Manakala paksi Y itu adalah dia punya cumulative actual cost. Ya, ini kita boleh ambil sampai habis lah. Okay, dan klik OK, dan kita add lagi sekali untuk tengok weekly cost. Add satu lagi. Okay, ini adalah untuk weekly cost. Okay, X pun sama, duration. Kemudian Y. Okay, Y kita akan ambil cost. Cost ini dia punya weekly. Kita klik OK dan klik OK. Method yang sama macam tadi, yang macam kita buat physical tadi. Okay, so kita akan dapat lihat ni yang warna merah ini actual cost, ini perancangan. Okay, kalau kita tengok dia punya cost untuk planning ini nampak macam S lah kan. So yang ni kita nak tukar kepada Gantt chart. Macam mana nak buat tadi? Right click, change chart type. So kita akan ambil combo. So yang ini kita tukar kepada column. Kemudian cost kita tukar kepada scattered. Sama juga yang actual pun kita ambil kepada scattered XY. Okay, so kita akan dapat S-curve finisher. Okay, kita akan lihat kat sini weekly. So kita boleh tengoklah weekly punya pattern. Jadi saya rasa untuk kali ini sampai di sini saja. Saya harap anda dapat mengikuti bagaimana menggunakan Microsoft Project sehingga kita dapat menghasilkan S-curve physical dan juga S-curve financial, supaya anda dapat melaporkan progres kerja di tapak dengan lebih efektif dan senang difahami, dan untuk juga memudahkan anda untuk membuktikan sebagai dokumen tambahan untuk buat claim. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat dimanfaatkan, insya-Allah. Semoga anda dapat menjadi engineer yang bagus, insya-Allah. Jadi sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.